Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kenal Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli Sardi, Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa. Sebagaimana sedia maklum, Akademi Latihan Pertahanan Awam ataupun lebih dikenali sebagai Alfa merupakan salah satu institut latihan pertahanan awam yang ada dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Yang mana Alfa sangat memainkan peranan yang penting dalam memberi sumber manusia, terutamanya dalam melahirkan anggota-anggota maupun pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang kompeten serta mempunyai ilmu-ilmu pertahanan awam dalam mengurus bencana dan juga kecemasan dalam negara. Alfa juga turut mensasarkan beberapa hala tuju yang utama sebagaimana yang termaktub dalam Pelan Strategik Angkatan Pertahanan Malaysia 2021-2025 dalam membentuk kompetensi pegawai dan juga anggota yang mempunyai kemahiran-kemahiran, sama ada kemahiran asas maupun kemahiran lanjutan yang perlu dibawa kepada perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Alfa juga sebagai satu wadah melahirkan tenaga-tenaga muda dalam memberikan perkhidmatan yang baik bukan sahaja kepada diri tetapi juga kepada masyarakat Malaysia secara umumnya. Alfa mempunyai misi yang utama, iaitu memastikan memacu kecemerlangan di samping memberi perkhidmatan yang terbaik dan berkompetensi kepada semua pegawai. Sebenarnya untuk menjadi seorang jurulatih, kita perlulah mempunyai ilmu yang pertama, dan yang kedua bagi saya adalah lebih kepada pengalaman, yang mana ilmu dan juga pengalaman apabila kita garapkan bersama, ia akan menghasilkan buah tangan yang lebih signifikan dalam merencanakan satu imbuhan yang penting dalam melahirkan jati diri pegawai dan maupun jurulatih di mana sahaja mereka berada, terutamanya dalam menyampaikan apa jua ilmu pertahanan awam. Seorang jurulatih perlulah memastikan mereka boleh mengendali serta mengelola bukan sahaja kepada latihan tetapi kepada situasi yang sebenar. Ini adalah penting kan, untuk memastikan apa yang dilatih itulah apa yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan output yang terbaik di samping outcome yang menyeluruh kepada masyarakat. Seorang jurulatih haruslah mempunyai satu sistem komunikasi diri yang baik serta berketerampilan, terutamanya dalam memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat, yang mempunyai personality sebagai seorang guru kepada anak murid untuk disampaikan segala ilmu yang boleh dicurahkan. InsyaAllah ilmu dalam pertahanan awam ni sangat penting sebenarnya tuan-tuan dan puan. Sebenarnya ilmu ni bukan sahaja untuk membantu orang lain, tapi dia lebih kepada untuk membantu kepada diri kita yang pertama. Saya membawakan kat sini ada 3 konsep bantuan. Yang pertama, kita memastikan bantuan kepada diri sendiri. Yang kedua adalah bantuan kepada persekitaran, iaitu ahli keluarga maupun persekitaran di tempat kerja maupun di dalam rumah kita, ahli keluarga kita. Dan yang konsep bantuan yang ketiga adalah bantuan daripada pihak luar, yang mana perlu memberi kesedaran kepada orang awam bagaimana pihak luar untuk memberi bantuan dan kita boleh memberi bantuan kepada orang lain. Itulah harapan di mana jurulatih harus memberi peranan yang teliti dalam memberikan khidmat ataupun latihan kepada orang awam. Sebagai inisiatif untuk kita menggalakkan remaja untuk berkecimpung dalam Angkatan Pertahanan Awam terutamanya, saya amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda terutamanya yang mempunyai tenaga dan juga idea bagi bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam, dan melalui Alfa kita boleh memberi latihan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja latihan berbentuk kepada ilmu pertahanan awam itu sendiri, tapi ilmu dalam membentuk jati diri kita sebagai seorang insan. Bukan sahaja kita perlu melahirkan insan yang mempunyai kepribadian yang baik, namun sifat rohani yang perlu disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah melalui Alfa, melalui APM secara khususnya, kita dapat bersama dengan tuan-tuan dalam membentuk bukan saja satu komuniti yang berdaya tahan bencana,
namun mempunyai sifat keharmonian dalam membentuk negara yang aman dan damai. Sebenarnya tak banyak juga pengalaman yang boleh saya kongsikan, sebab pengalaman saya di sini pun baru saja 5 bulan. Namun berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman lepas, alhamdulillah itulah sedikit sebanyak menjadi bekalan. Saya telah diminta oleh Datuk Ketua Pusurujaya bagi menukar warna pakaian sebagaimana mandat menteri ketika itu, menteri di Kementerian Dalam Negeri, untuk menukar daripada warna grey eksekutif kepada warna royal blue. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat timbulkan satu identiti yang menyerlah, terutamanya di Angkatan Pertahanan Malaysia, berhubung tentang penampilan pegawai dan juga anggota dalam mempersembahkan bukan saja satu perkhidmatan yang baik, tapi personality yang agung yang boleh dibanggakan oleh setiap orang. Jadi insya-Allah semoga dengan transformasi yang dapat kita laksanakan, moga APM terus unggul dan maju, dan saya berharap melalui Alpha kami dapat melahirkan lebih ramai bukan sahaja jurulatih yang berkompetensi, namun kepada anggota dan pegawai Angkatan Pertahanan Awam yang berkaliber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya dalam sesi kali ini. Nama saya Kenal Pertahanan Awam Muhammad Azhar bin Mujab. Tahun ini berusia 40 tahun. Melangkah ke sesuatu pengkhususan bidang dan pengalaman adalah asas kepada suatu kerjaya. Bermula melanjutkan pelajaran tahun 2000, saya membuat diploma kejuruteraan elektrik serta pendidikan di UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia. 2003 saya melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana muda bidang kejuruteraan elektrik telekomunikasi juga di UTHM. 2020 baru lagi peringkat master sarjana pengurusan risiko bencana di Universiti Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur. Kini April 2022 saya ditempatkan di Pejabat Pertahanan Awam Negeri Kelantan. Namun buat masa ini saya menjalankan tugas di bahagian dasar dan pengawasan hidup pejabat. Pengalaman sebelum saya memasuki APM adalah dalam bidang telekomunikasi, iaitu core bidang saya semasa belajar di peringkat diploma dan ijazah. Pada 2006, selepas saya tamat belajar di UTHM, saya telah bekerja di sebuah syarikat kontraktor telekomunikasi sebagai seorang jurutera, di mana saya membuat pelan pemasangan kabel telekomunikasi dengan bermula kerja-kerja civil, tanam manhole, HDD, membuat laluan kabel bawah tanah, pulling kabel, pemasangan kabinet telefon, penyambungan sehingga ke kotak DP, distribution point untuk pemasangan line telefon dan internet ke rumah-rumah. Itu adalah pengalaman pertama bekerja dalam bidang telekomunikasi dan membolehkan saya bersama dengan syarikat telekomunikasi negara TM Malaysia Berhad sebagai seorang eksekutif, di mana penempatan saya pada mula-mula bekerja di Telekom Malaysia adalah di NOC, Network Operation Center Cyberjaya, di mana kumpulan kami menjaga sistem telekomunikasi melibatkan lokasi-lokasi penting. Kemudian pada 2009 saya ditukarkan di Telekom TM Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, di bahagian SOC, Switching Operation Center, di mana juga saya menjaga sistem. Sekiranya sistem gagal berfungsi, kumpulan ini akan membuat baik pulih dengan segera. Dan pada masa itu juga sistem telekomunikasi kita sedang dimigrasi ke NGN, Next Generation Network, di mana banyak kerja-kerja naik taraf sistem teknologi telekomunikasi yang terkini bagi meningkatkan kecekapan penghantaran data internet, teknologi baru, dan juga ada transfer teknologi diadaptasi dengan cepat pada masa itu. Kumpulan saya juga terlibat dengan kerja-kerja teknikal MERS 999, projek satu negara satu nombor kecemasan pada masa itu. Yang ini juga salah satu pendorong minat untuk berada dalam agensi uniform bagi membantu orang yang dalam kesusahan. Tidak kira anda atau sesiapa sahaja, kita perlu mempunyai asas menyelamat diri ataupun untuk membantu mangsa yang berdekatan dengan kita.
Latihan dalam APM mengajar saya bukan untuk diri saya sendiri, malah untuk dikongsi kepada semua masyarakat. Skala yang lebih besar lagi adalah pengurusan bencana yang punya pelbagai aspek yang lebih kompleks. Hubungan dengan masyarakat termasuk dengan ketua-ketua komuniti, jabatan-jabatan, NGO, universiti-universiti dan pelbagai pihak dapat membantu mengurangkan risiko kecemasan dan juga bencana yang juga dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda. Moga setiap apa yang kita lakukan ini adalah sentiasa ikhlas, sentiasa diingatkan dan juga sentiasa dilindungi. Pengalaman dan pengetahuan yang ada adalah untuk kesejahteraan bersama, adalah untuk keluarga Malaysia. Terima kasih APM.